dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Alhamdulillah bagus, baik-baik belaka semua ya. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan tajuk yang keempat dalam silibus sains tahun 6 iaitu interaksi antara hidupan. Jadi kita teruskan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan interaksi. Okey, interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Kita ambil contoh kalau kamu dengan kawan kamu di dalam kelas ya. Seorang ada ramai lebih kurang 30 kawan-kawan kamu dalam kelas ni sama. Betul? Okey, mesti kamu akan ada bergaduh, kamu akan ada berkawan dengan kamu. Sama juga dengan haiwan. Ya, bila mereka duduk dalam satu habitat yang sama, sudah tentu ada hubungan yang berlaku di antara mereka. Okey, yang itu yang kita nak tengok hari ni, apa yang dimaksudkan dengan interaksi. Ya, interaksi boleh berlaku dalam dua jenis iaitu intraspesies dan juga interspesies ya. Okey, apa itu, kita tengok lebih lanjut ya. Apa itu interaksi intraspesies dan interspesies? Intraspesies dan interspesies kedua-duanya boleh berlaku dalam dua bentuk ya. Dua jenis interaksi iaitu interaksi intraspesies dan juga interspesies, tetapi dua-duanya berlaku dalam bentuk yang sama iaitu kerjasama dan juga persaingan. Kita tengok lebih lanjut. Okey. Interaksi antara spesies yang sama bermaksud interaksi intraspesies. Saya ulang, interaksi antara spesies yang sama ialah interaksi intraspesies. Kalau kamu tengok seperti contoh yang saya telah berikan iaitu harimau dengan harimau. Kalau mereka bersaing untuk mendapatkan makanan ataupun mereka bekerjasama untuk mendapatkan makanan, itu yang kita panggil sebagai interaksi intraspesies. Sebab kedua-duanya harimau dengan harimau yang ini bekerjasama untuk mendapatkan satu makanan, ya, untuk mendapatkan makanan, sumber makanan. Itu yang dikatakan sebagai interaksi intraspesies. Kita tengok pula apa yang berlaku dalam gambar ini. Gambar ini menunjukkan beberapa ekor serigala di kawasan pergunungan salji sedang memburu makanan iaitu bison. Mungkin kamu pernah dengar apa itu bison. Bison ni macam celadang tetapi lebih tebal, lebih besar. Ya, lebih tebal bulu dia, lebih besar. Itu kita panggilkan bison. Mereka sedang memburu seekor bison ya. Mereka sedang bekerjasama. Tetapi apa yang berlaku ialah serigala tersebut bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mengepung. Ya, yang itu yang kita nak kata, kita katakan sebagai interaksi intraspesies. Kerjasama di antara spesies yang sama, serigala dengan serigala. Ya, tetapi berbeza pula dalam hal ini. Kita tengok gambar ni, satu pokok bunga didatangi oleh dua ekor lebah. Ya, yang ini pula persaingan untuk mendapatkan madu daripada pokok tersebut, nektar pada pokok bunga tersebut daripada spesies yang sama. Yang ini juga kita panggil sebagai interaksi intraspesies tetapi dalam bentuk persaingan. Yang tadi kita katakan sebagai kerjasama. Dan ini pula persaingan di antara lebah dengan lebah untuk mendapatkan madu. Iaitu itu yang kita panggil sebagai interaksi intraspesies. Okey, kita tengok pula interaksi antara spesies yang berbeza. Tadi spesies yang sama, sekarang interaksi spesies yang berbeza. Yang itu kita katakan sebagai interaksi interspesies. Interaksi interspesies. Saya ulang, interaksi antara spesies yang berbeza ialah interaksi interspesies. Ya, interaksi pening sikit ya, interaksi interaksi interspesies. Seperti contoh yang saya telah berikan iaitu harimau dan juga singa ya. Mereka boleh bersaing, mereka juga boleh bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Juga berlaku dalam dua bentuk iaitu kerjasama ataupun persaingan. Baiklah, tengok dalam gambar ini contoh ya. Kalau ini ada 3 ekor haiwan iaitu harimau, harimau bintang, yang ini kita panggil antelope dan ini baboon ya, di kawasan Afrika sana. Okey, apa yang berlaku di sini? Harimau ini cuba menangkap antelope untuk makan, tapi baboon ini cuba menyelamatkan mereka.
Jadi di sini terdapat dua kerjasama di antara babun dan juga antelope untuk menentang daripada harimau bintang tersebut untuk daripada berlawan, supaya tak dapat makan. Mereka bekerjasama untuk melindungi satu sama lain. Okey. Bagaimana pula di sini? Ini pula berlaku persaingan dalam interaksi antara dua spesies yang berbeza. Mula-mula musang ni dapat tangkap arnab ni untuk makan. Tiba-tiba datang pula seekor burung helang yang sangat besar ni mensambar arnab tersebut. Jadi di sini mereka iaitu apa yang berlaku ialah interaksi interspesies di antara burung helang dan juga musang untuk mendapatkan arnab, ya. Ini kita panggil, tapi dalam bentuk persaingan. Yang inilah kita panggil sebagai interaksi interspesies, iaitu dua spesies yang berbeza untuk mendapatkan sumber yang sama, ya. Okey, kita teruskan pula iaitu haiwan hidup berkumpulan dan juga haiwan hidup sendirian. Ini subtopik yang kedua daripada tajuk tadilah, haiwan hidup berkumpulan, haiwan hidup sendirian. Ada setengah haiwan hidup berkumpulan, ada setengah haiwan hidup bersendirian. Okey, haiwan hidup berkumpulan ni kita boleh tengok pula ada yang hidup dalam kumpulan yang kecil, ada pula yang hidup dalam kumpulan yang besar. Kita nak tengok satu persatu. Okey, saya tunjukkan contoh. Kamu rasa ini haiwan apa? Kalau kamu tengok betul, ya, ini adalah semut sedang mengutik daun, ya. Kamu rasa mereka hidup dalam kumpulan yang besar atau kumpulan yang kecil? Bagus, semut dalam satu sarang dia ada banyak sampai beribu-ribu ekor semut pun boleh wujud dalam satu sarang yang sama. Jadi kita boleh panggilkan ia hidup dalam kumpulan yang besar. Bagaimana pula dengan yang ini? Ya, ini adalah ikan, mereka sedang berenang dalam satu kumpulan ikan yang sangat besar. Ya, kalau bahasa Inggeris panggil a school of fish, sangat besar, ya. Sangat besar, sangat banyak, ya. Sangat banyak ikan yang ni. Mereka hidup dalam kumpulan yang sangat besar. Yang ni, ini panggil tebuan tanah, yang mereka sedang membina sarang. Tebuan ni, okey, kalau tengok dia sangat banyak, banyak satu sarang tu ada banyak haiwan yang hidup tempat yang sama, yang itu kita katakan sebagai haiwan yang hidup dalam kumpulan yang besar. Bagaimana pula dengan singa? Ini singa betina, ya. Ya, singa hidup dalam kumpulan yang sangat kecil. Okey, kita teruskan pula. Ini adalah kambing, juga hidup dalam kumpulan yang kecil. Okey, itu tadi adalah contoh-contoh haiwan hidup berkumpulan kecil ataupun haiwan yang hidup berkumpulan besar. Okey, kita tengok pula dengan haiwan yang hidup secara sendirian. Contohnya ialah laba-laba. Laba-laba waktu masih bertelur atau mereka baru menetas, mereka hidup dengan mak mereka. Cuma bila dah besar sikit, mereka akan buat di sarang yang baru. Kalau kamu tengok sarang laba-laba di rumah kamu ke ataupun di mana-mana di hutan ke, laba-laba ni hanya seekor saja di satu sarang laba-laba, ya. Sarang laba-laba ada seekor saja laba-laba yang tinggal di sana. Ya, sama juga seperti harimau, mereka hidup dalam kumpulan yang kecil. Kalau ada pun pasangan mereka yang harimau jantan, harimau betina, mungkin anak-anak mereka iaitu seekor dua. Bila mereka dah besar sikit, mereka akan cari makan sendiri, mereka bergerak ke tempat yang lain. Ya, kita tengok pula ini apa? Ramai yang tak tahu, ini adalah salah satu burung yang terdapat di kawasan Malaysia, iaitu burung kenyalang, ya. Burung kenyalang hidup secara bersendirian ataupun mereka akan hidup saja berpasangan, ya. Itu sangat sikitlah sendirian. Tapi biasanya mereka akan hidup seorang-seorang. Okey. Dan akhir sekali saya nak kenalkan kamu, kamu pernah tengok, mungkin pernah tengok, ini yang kita panggil sebagai tapir, ya. Antara haiwan yang ada di Malaysia dan kawasan sekitar Malaysia sahaja. Di Eropah sana tak ada. Mereka hidup secara bersendirian, ya, berbanding haiwan-haiwan yang lain. Mereka bergerak untuk mencari makanan sendiri, duduk di tempat tinggal sendiri, kecuali kalau mereka ada pasangan, mungkin mereka bergerak bersama-sama. Tetapi kalau tidak, mereka akan tinggal secara sendirian. Tapi kenapa ada haiwan yang hidup bersendiri, ada haiwan yang tidak hidup berkumpulan?
ya. Yang itu kita akan bincang dalam video akan datang. Bye.